Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua para pelajar, terima kasih pada yang sudah pun join untuk kelas pada malam ini, Jom Skor A Fizik. Alhamdulillah, malam ni kita akan bersama dengan Cikgu Fauziati binti Abdul Wahab, Guru Cemerlang Fizik daripada MRSM Johor Bahru. Bersama-sama cikgu juga ada Puan Jasli Ayu Humaira binti Salim daripada bahagian pendidikan mendengar dan Guru Cemerlang Fizik Sir Muhammad Hafiz bin Abdul Hamid yang akan sama-sama untuk menjawab soalan para pelajar nanti. So tanpa lengah masa, cikgu terus paskan kepada Cikgu Fauziati. Ati. Okey, terima kasih Puan Isnani untuk slot malam ni. Alhamdulillah bersama saya Cikgu Fauziati binti Abdul Wahab. Okey, sebelum kita mulakan kelas malam ni, eloklah kita mulakan kelas dengan ummul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Malam ni kita akan berbincang ataupun berdiskusi tentang topik live untuk soalan himpunan trial percubaan negeri-negeri. Okey. Untuk malam ni kita tak akan discuss semua soalan. So kita akan discuss untuk struktur soalan 1, 3, 4, 5, 7 dan 8. Manakala untuk esei pula kita akan bincang soalan 1C, 1D dan soalan nombor 2. So cikgu harap anak-anak semua dapat tanda lah. Okay? Yang mana yang kita tak bincang, anak-anak jangan bimbang. Cikgu akan bagi pemurnian skema untuk bagi kita punya handout pada malam ni dan anak-anak boleh rujuklah dan juga boleh bertanya dalam grup PZA. Okey, baik, kita pergi dahulu untuk revision tentang topik light. Dalam topik light ni, okey anak-anak, apa yang anak-anak kena tahu almost dalam semua topik sebenarnya. Yang pertama adalah dia punya definisi. Okey. Definition lah kita katakan. Allah mak tulisan. Okay, definition. Okay, baik. Definition apa? Okay, definition terhadap kesemua fenomena-fenomena yang berlaku dalam light. Okay, kita tengok fenomena yang pertama iaitu fenomena reflection. Dalam fenomena reflection dia akan tanya dia punya definisi dia. Okay, apa lagi yang kita perlu tahu dalam reflection ni? Okay, iaitu law of reflection. Law of reflection. Okey, baik. Dan yang seterusnya, kalau law of reflection ni apa yang anak-anak tahu? Iaitu incident angle mestilah sama dengan reflected angle. Okey, so dalam reflection juga anak-anak harus tahu tentang plane mirror, convex and concave mirror. Alright, baik. So itu dalam fenomena refleksi, fenomena pantulan, pantulan cahaya, fenomena reflection. Dan yang kedua adalah refraction, iaitu pembiasan. Sama juga dalam pembiasan anak-anak kena tahu tentang dia punya definisi, maksudnya kena tahu, kena faham dan kena ingat tentang dia punya refraction. Okey. Kemudian apa dalam refraction yang penting yang anak-anak perlu tahu adalah dia punya refraction index. Okey, refraction index N. Okey, refraction index. Dalam refraction index ada, kalau dalam topik ni ada ada tiga rumus yang perlu anak-anak kuasai. Okey, ada tiga rumus. Itu yang pertama, iaitu rumus bagaimana kita mencari refraction index equal to C over V, iaitu the speed of light in vacuum and the speed of light in medium. C, the speed of light in vacuum, V, the speed of light in medium. Kemudian anak-anak kena tahu rumus juga bagi mencari refractive index, iaitu the ratio of sin R over sin R. Okey, dan yang ketiga adalah
bagaimana kita nak mencari refractive index adalah the real depth over apparent depth. Okay. So yang semua ni insya-Allah dalam topik pada malam ni ataupun dalam perbincangan soalan macam ni ada di ditanya dalam soalan-soalan ni. Okey, kemudian anak-anak harus tahu tentang bagaimana nak mencari rumus 1 per F sama dengan 1 per U plus 1 per B. Okey, kemudian anak-anak kena tahu juga tentang kondisi-kondisi untuk berlaku ataupun array diagram dalam kalau refraction ni, itu dia punya length. Okey, so kita ada dua sama macam reflection juga, kita ada convex dengan concave length. Okey, itu dalam reflection. Maksudnya ada lagi. Cuma yang ini yang penting yang kita kena tahu dalam topik light. Sebenarnya topik light ni topik mudah sebab kebanyakan definisi dia kita boleh memberi definisi dalam bentuk contoh definisi refractive index untuk Snell law. Okey. Untuk Snell law ni adalah untuk Snell law. Iaitu kita boleh cakap the ratio of sin I and sin R. Bila kita guna perkataan ratio of, maka kita guna di antara sin dengan R tu dia akan jadi N. Okay? Sebab ratio tu dah menunjukkan bahawasanya physical quantity tu dah bahagi dah. Okay? Alright. Yang ketiga, fenomena ketiga adalah total internal reflection. Dalam total internal reflection pula, anak-anak harus tahu ataupun kena ingat dia punya condition dia. Okay. Syarat-syarat untuk berlaku total internal reflection. Okay. Apa syarat dia? Mestilah light tersebut travel daripada high density area kepada low density area. Allah. Maaflah tulisan tu tak berapa lawa. Okey, kemudian kondisi yang kedua iaitu kondisi incident angle mestilah lebih besar daripada critical angle. Apa itu critical angle? Critical angle adalah reflected angle when the refracted ray is equal to 90 degree to the normal line. Okey, baik. Dan yang terakhir sekali dalam topik total internal reflection yang anak-anak juga tahu iaitu untuk mencari refractive index. Okey, so dalam topik total internal reflection ada satu macam mana rumus untuk mencari total internal refractive index adalah 1 over C ni bukan sama macam C ni, lain. Kalau N equals C over V ni, C ni speed of light in vacuum. C ni adalah critical angle, itu sin critical angle. Okay, baik. And then kita ada diffraction. Yang keempat, diffraction of light iaitu eksperimen single slit. Single slit eksperimen. Dan yang seterusnya kita ada interference, okey, iaitu Young's double slit eksperimen. Itu bagaimana kita nak mencari ataupun nak membuktikan rumus ini. Lambda equal to AX over D. Okey, baik. So dalam topik light, ini yang sebenarnya. Tak banyak pun. Dan kita ada tambahan dia. Ada tambahan sikit. Okay? Tambahan dia adalah optical device. Ataupun apa optical device yang perlu anak-anak tahu? Okay. Contohnya, magnifying glass, okay, microscope, and then telescope,
binocular. Okey, ini adalah optical device yang anak-anak kena tahu dia punya kondisi dia, bagaimana dia berfungsi, dia menggunakan working principle apa, itu dia. Okay, so ini saja dalam topik light. Dan dalam topik light dia sangat mudah sebab anak-anak boleh menjawab soalan menggunakan gambar rajah. Okay, so kita akan tengok soalan dia. Okay, jika anak-anak dah ready, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okay, mudah je soalan ni. Kata soalan dia, diagram 1.1 shows a man standing in front of a curved mirror with his image shown in the mirror. Okay, baik. Untuk soalan nombor 1, soalan dia state the light phenomenon. Kalau ada perkataan light phenomenon macam ni, ada perkataan fenomena macam ni, maksudnya dia sama ada reflection yang 5 tadi tu. Tu je. Okay, dia sama ada yang 5 tadi tu. Okay, so apa jawapan dia ni? Jawapan dia adalah reflection. Kalau cikgu boleh bagi tahu reflection ni, dalam skema dia tulis reflection je, tapi cikgu lebih suka kalau anak-anak menjawab penuh. Okay, reflection of light. Jawab je penuh, tak apa. Kalau jawab reflection pun betul, tak ada masalah. Okay. Seterusnya, on diagram 1.2, draw a ray diagram to show how the image of the object in diagram 1.1 is formed. Okay, so ini cikgu dah buat dia punya lukisan dia. Okay, so soalan dia, macam mana kita nak dapat markah penuh. Okay, satu lagi tips untuk anak-anak bila nak jawab soalan, biasakan diri tengok markah. Okay, biasakan diri tengok markah. Sekiranya 3 markah diperuntukkan, bermaksud ada 3 benda yang dia nak. Okay, bila ada 3 benda yang dia nak, pastikan cukup 3 benda yang ada di atas jawapan kita. Kalau 2, 2 lah maksudnya. Okay, so markah yang pertama akan diberikan apabila anak-anak melukis ray yang pertama. Ray yang pertama ni ray yang warna merah ni. Okay, okay, ini markah yang pertama, iaitu parallel to the equilibrium. Okay, memotong di F. Alright, and then ada dia punya virtual dia. Ada dia punya bahagian virtual. Okay, untuk cermin, untuk mirror, mudah je kita nak faham. Iaitu di hadapan cermin, ini adalah sebelah real. Manakala di belakang cermin adalah sebelah virtual. Okay, mudah je kita nak faham untuk cermin. Okay, baik. So ini adalah markah yang pertama untuk yang warna merah. Dan yang kedua adalah yang warna biru ni. Okay, yang cikgu dah buat, iaitu ray diagram yang melalui center of curvature. Okay, yang melalui center of curvature. Center of curvature ni bersamaan dengan 2F. Okay, and then markah yang ketiga adalah dia punya image. Okay, markah yang ketiga adalah dia punya image. Kalau cikgu, kalau image dia di sebelah virtual, okay, image dia di sebelah virtual, maksudnya image dia ni, okay, kalau skema dia direct je tulis, tapi tak ada masalah. Asalkan anak-anak ada tulis dia punya ni, okay, labelkan, anak-anak labelkan image. Maksudnya, okay, and then boleh markah yang ketiga. Alright, so ini saja untuk 3 markah dia. Macam mana nak lukis? Mudah je. Bila anak-anak belajar, sentiasa belajar buat lukisan ray diagram, okay, nak memotong di F belah mana? F mestilah berada di sebelah center of curvature. Center of curvature mestilah berada di dalam curve. Berada di dalam curve ni. Gitu. Dia bukan yang berada di belakang curve ni. Berada di dalam curve. Center of curvature. Maksudnya parallel memotong di F. Yang ini untuk cermin. Untuk cermin sangat mudah. Okay, sangat mudah untuk dapat 3 markah kat sini. And then dia kata state one of the characteristic. Pasti ada S letak ni. Of the image formed in diagram 1.2. Okay, so bila kita tengok image kita, berdasarkan image yang kita dapat ni, ianya upright, dan ataupun
Betul. Virtual ataupun magnify. Ataupun anak-anak boleh jawab bigger. Maksudnya salah satu daripada 4 ni, okey, diterima sebab markah dia 1 markah je. Cuma, let's say lah kalau soalan dia macam ni, ada juga anak-anak selalu tanya cikgu, cikgu macam mana kita nak tahu kita nak bagi 1 ke nak bagi 3 terus dia punya image. Okey. So, macam mana kita nak tahu? Kita tengok dia punya soalan. Kalau dia kata state the characteristic, seeloknya kita bagi 3-3 terus. Okey, 3-3 karakteristik dia. Kalau dia kata state 1, so anak-anak bagi 1 pun dah dapat markah 1 markah. Okey, boleh? Alright, so kita pergi kepada next. Okey, ini adalah nota yang cikgu sediakan anak. So, dia boleh tengok macam mana dia punya ini adalah untuk concave mirror. Ini untuk convex mirror. Okey, baik. Ni maksudnya real inverted diminish. Kalau yang ni pula maksudnya virtual upright magnified. Maksudnya dibesarkan. Okay. Macam mana nak baca dia punya ni, nanti PowerPoint ni pun cikgu akan bekalkan kepada anak-anak. So kalau U dia, jarak objek dia lebih kecil daripada F, so anak-anak akan dapat image dia virtual, upright dan magnified. Itu maksud dia. Alright. So kalau untuk concave mirror pula, anak-anak akan sentiasa dapat image yang virtual, upright and diminished. Contoh cermin cembung dan cermin cekung. Kalau cikgu, kalau cermin ni kan, kalau anak-anak macam susah nak ingat, macam tertukar convex, concave apa semua kan, macam tertukar. So anak-anak tengok je dia punya bentuk dia. Kalau bentuk macam ni, cermin cembung. Jawab je dalam bahasa Melayu, tak apa. Okey, baik. Ini adalah gambar rajah ray diagram dia. Okay, dalam ray diagram kita hanya perlukan dua ray diagram saja untuk dapatkan kita punya image. Okay, right. So ini adalah image infinity. Yang ni pula dia punya image dia same size, berada di bawah daripada dia punya mirror daripada objek dia. Okay, yang ni pula apa yang membezakan setiap daripada gambar rajah ni adalah kedudukan objek. Bila kedudukan objek bagi concave mirror berubah, maka dia punya image dia pun akan berubah. Okey, baik. Dan ini adalah untuk convex mirror. Untuk convex mirror, dia beradalah, objek ni beradalah kat mana-mana pun, besar mana-mana pun, dia still akan dapat jenis image yang virtual, upright and diminished. Okey, baik. Kita pergi kepada sambungan soalan C. Jangan sebenarnya azan kat sini. Okey, lain. Okay, curved mirrors are always used as security mirror in shops to wash out for shoplifter. You are required to investigate the characteristic of curved mirror as shown in table 1. Okay, so ini table dia. So macam mana kita nak pilih? Okay, macam mana nak pilih? Kalau cikgu selalu pesan kepada anak murid cikgu, sekiranya bila kita nak jawab soalan yang macam ni, kita cari dulu karakteristik yang kita agak yakin. Karakteristik yang kita yakin bahawasanya benda tu betul. Macam contoh type of curved mirror. Kadang-kadang anak-anak ni macam tak tahu nak guna concave ke convex, concave ke convex, concave ke convex. Sekali main bantai je. So kita tengok dulu size of mirror. Of course lah kita nak size dalam kedai kita kan. Contohnya ini adalah counter bar. Okay. Counter, orang jaga counter. Ini adalah cermin. Lepas tu kita ada rak-rak kan. Jadi kita ada rak-rak.
Banyak rak ni. Di belakang rak ni ada awak contohnya nak membeli. So, kita mestilah nak cermin, size of cermin dia yang jenis yang besar. Okay, jenis yang besar. So, di table kita ni, kita tanda ke, kita bulat ke, kita highlight ke, janji dia ada kesan. Maksudnya dia ada tanda untuk kita semak. Okay, baik. So, dan kemudian dia mestilah nak tinggi. Okay, dia mestilah nak tinggi. Okay, dia mestilah nak tinggi. Takkanlah dia nak rendah pula kan? Okay, kalau kat sini kita nampak Q dengan S ni, Q dengan S ni, dia sama. Okay, dia sama. Alright. Jadi kita nak pilih concave ke convex? Kanta cembung ke kanta cekung? Kita pilih yang kanta jenis yang cembung, jenis convex. Sebab apa? Sebab awak nampak tak? Rupa cermin yang cikgu buat ni pun macam cembung kan? Sebab bila kita tengok, okay, bila cahaya masuk, and then dia akan pantulkan secara wider area yang macam ni, okay? Area yang lebih besar. So kita punya pilihan kita adalah jenis S. Okay, kita tengok dia punya soalan dia. Okay, type of curve mirror. Type of curve mirror kita boleh pilih convex. Sorry. Okay, reason dia kenapa? Okay, because it can diminish object. So cikgu akan tulis point dia je. Tab cikgu ni tak tahu kenapa dia malam ni dia tak nak membantu cikgu dalam tulis tulisan yang besar, yang cantik. Apa yang berlaku ni? Okay, baik. Dia it can diminish the object and so that we can see and diminish object so that we can see the broad area. Kalau cikgu jawab soalan ni sangat mudah. Kalau cikgu nak ada perkataan sebenarnya wider area coverage. Itu sebenarnya. Okay. Wider area coverage. Maksudnya dia boleh melihat dalam jarak yang lebih besar ataupun dalam kawasan yang lebih besar. Dia macam tu. Okay, size of mirror big. Kita dah pilih dah tadi. Big. Reason dia reflect more light. Okay, reflect more light. Baik anak-anak. Sekiranya mirror ke, lens ke, kalau dia cerita tentang size, okay, dia cerita tentang size, dia punya reason tak ada yang lain. Dia mesti reflect ataupun refract ataupun can enter more light. Itu saja dia punya jawapan dia. Okay? Itu saja jawapan dia. Kalau jenis soalan yang jenis big ni. Okay? Kenapa? Bila dia besar, dia akan dapat masuk ataupun can enter, the light can enter lebih banyak. Bila light can enter lebih banyak, maka lebih banyak pantulan ataupun reflection akan berlaku. Bila lebih banyak pantulan ataupun reflection akan berlaku, maka kita akan dapat lebih banyak image. Lebih banyak image yang kita boleh nampak. Tu dia. Okay. Reflect. Cikgu tahu kenapa. Sebab sebelum ni, cikgu tak live. So dia laju je, dia tulis kat sini. Dia put. Okay, reflect more light. Okay, position of curve mirror high. Reason dia. Okay, Aiman, apa reason dia? Reason dia adalah no barrier. Okay, no barrier. Okay, atau anak-anak boleh juga jawab
prevent from obstacle. So maksudnya bila dia tak ada halangan, so boleh nampak dengan jelas lah, okay, bila dia tinggi. Okay, based on answer in C1, choose the most suitable. Yang mana? S. Okay, so itu saja untuk soalan nombor 1. Okay, next. Kita pergi kepada Hati. Yep. Kita nak slow-slow sikit, saja rasa laju. Ya ke? Okay, boleh. Okay, baik. So, kita boleh teruskan soalan ketiga kat ni? Boleh. Okay, baik. Soalan yang ketiga. Diagram 3.1 shows a light travel from air into a glass block. Diagram 3.2 shows a light travel from air into a diamond. Yang bezanya adalah medium berlakunya refraction. Medium berlakunya refraction. Okay, baik. Name the light phenomenon occur. Okay, ini adalah refraction. Okey, baik. Dalam topik refraction ni macam cikgu jawab kat awal tadi kan. Okey. Kita nak ataupun dia nak kita tahu tentang refractive index. Okey. Sebelum cikgu teruskan kepada soalan dia ataupun gambar ajar soalan dia. Okey. Refraction dia akan berbeza untuk setiap medium. Lain medium, lainlah dia punya perbezaan dia punya refractive index dia. Okey, baik. So untuk soalan ni, untuk soalan seterusnya dia akan tanya tentang based on the compare. Yang pertama speed of light, yang kedua angle, yang ketiga refractive index n. Okey, baik. So kita pergi tengok gambar rajah dia. Dia nak mula-mula adalah speed. Okey, speed dia bagi. Okay, 2.0 times 10 power of 8 meter per second and 1.25 times 10 power of 8 meter per second. Okay, baik. Anak-anak, bila kita jawab soalan ni kan, bila dia berada di dalam statement macam ni, kalau cikgu akan minta pelajar untuk tulis di dalam gambar rajah. Sebab apa? Sebab bila anak-anak semak, anak-anak tak akan tertukar lah. Okay, so tulis balik dalam gambar rajah ni. Ini adalah blok kaca. So speed of light dia 2.0 darab 10 kuasa 8. Allah, jauhnya 8. Okay, manakala untuk belian pula adalah 1 perpuluhan kita tulis dalam gambar rajah ni. Okey, yang pertama maka kita dapati bahawasanya diagram 3.1 is greater than diagram 3.2. Okey, yang kedua adalah angle of R. Yang ni R. Bulatkan. Okey, dalam gambar rajah dia bulatkan. Macam tu. Okey, bulatkan. Garis dia punya value tu supaya kita tak akan jadi careless. Okay, kemudian refractive index N. N ni kita tak tahu, tidak diberi dalam kita punya jawab soalan ni, tidak diberi. Akan tetapi kita boleh tengok berdasarkan kita dia punya away from the normal line ataupun closer to the normal line. Kita boleh tengok blok kaca away from normal line, blok belian dia lebih closer to the normal line. Okay. Sebenarnya yang ni pun menjadi peranan dia.
Okey, baik. So, slow dah ni cikgu explain ni. Okay. Jadi, biasanya untuk pelajar cikgu, okey, cikgu kat awak buat satu table kat tepi, okey, untuk awak dapatkan dia punya orang kata easy for you to answer all these questions. Okay. First of all, V. V dalam gambar rajah sebelum ni kita dah tunjukkan V 3.1 is higher. Awak tu boleh tulis higher ataupun awak boleh guna simbol macam ni pun tak ada masalah. Okay. Lower. Table ni awak just buat biasa-biasa je kat tepi. Tak perlulah macam cantik sangat. Tak ada garis-garis pun tak ada. Tak apa. Supaya bila kita menulis, kita akan tengok V 3.1, diagram 3.1 is higher. Diagram 3.2 is higher. Maka kita pun tulis balik kat sini. V diagram 3.1 is higher than diagram 3.2. Okay. Angle of R 3.1 is higher compared to 3.2, lebih sedikit dia punya value dia. Maka kita pun jawab angle of R in diagram 3.1 is higher than diagram 3.2. Diagram ni tulis lengkap lah. Pen cikgu ni, cikgu rasa problem ni. Okay, baik. Okay. Nanti cikgu akan tunjuk apa benefitnya awak buat table kecil ni. Okay, manakala refractive index of the glass block and the diamond. Okay, daripada tadi kan cikgu cakap rumus of refractive index kan. Okay, rumus of refractive index dia kata N is equal to C over V. Maksudnya kat sini N is inversely proportional to the speed of light in medium. So bila kita ingat kita punya refractive index punya formula, C ni akan jadi kita punya constant. Maka N is inversely proportional to the speed of light in medium. Maka kalau kita tengok kat sini, speed of light 3.1 tinggi. Okay. Speed of light 3.1 tinggi. So apa berlaku dengan kita punya N? Okay, apa berlaku dengan kita punya N? Kita punya N mestilah akan jadi rendah. Kita compare kepada V ni. Kita compare kepada V ni. Dia macam tu. Okay, so 3.2 akan jadi tinggi. Okay, baik. Maka kita pun tulislah kat sini. Okay, refractive index N. Oleh kerana dia kata glass block kan. Okay, glass block and diamond. Glass block 3.1, diamond 3.2. Anak-anak boleh jawab N glass block is higher than diamond. Boleh? Atau anak-anak boleh je jawab macam biasa, iaitu refractive index 3.1 is lower than diagram 3.2. Refractive index of diagram 3.1 is lower than 3.2. Okay, baik. Table ni cikgu perasan ataupun cikgu boleh bagi tahu kepada you all, bila anak-anak cikgu buat table ni, kebarangkalian untuk dia bertukar ataupun dia tertukar dia punya lower higher ni adalah berkurangan. Okay, careless dia akan jadi kurang. Dan satu lagi, bila anak-anak nak semak balik, anak-anak akan tahu anak-anak nak semak apa. Nak semak V ni
kat mana. Takkan kita nak baca balik kan dalam soalan. So buang masa. So kita tahu dah, kita boleh semak jawapan betul kita berdasarkan table yang kita buat. Dan yang ketiga adalah ni soalan yang seterusnya, iaitu relationship. Bila kita nak menjawab relationship, ini masalah dia. Sebab ramai sangat anak-anak akan tertukar. Tertukar mana nak letak sama ada higher ataupun higher ke lower ke macam tu. Okey, baik. So dia kata C, bila ada soalan comparison wajib ada soalan relationship. Itu adalah dia punya struktur pertanyaan soalan. Okay. State the relationship between speed of light V and R. Okay. Kat sini speed dia adalah anak-anak tengok je V dengan R. Okay. V dengan R. Tengok dia punya simbol dia ni. Kan? Increase kan? Higher kan? So kat sini kita pun jawab V higher sama R higher. Okay. Cikgu boleh tak saya jawab when V is higher then R is higher? Okay, baik. Bila ada perkataan when and then, anak-anak kena tahu yang mana MV, yang mana RV. Yang mana efek kepada yang mana. Okay. Bila kita nak guna when, when a variable, then a variable. So, anak-anak kena tahu yang mana efek yang mana. Sebab bila kita salah, bila ada perkataan then, bermaksud okey, bila saya makan, saya kenyang, kan? Bukannya saya kenyang, saya kenyang bila saya makan. Macam mana? Kan? Contohnya macam ni, Kedah dalam Malaysia. Malaysia bukan di dalam Kedah, iaitu mathematical reasoning. So sama juga dalam MV dengan RV. Jadi kita bila anak-anak nak buat macam ada then macam tu, anak-anak akan terkongkong dengan dia punya MV dengan RV. MV dengan RV. Okay. So kalau kita tengok speed of light dengan angle kat sini sebenarnya yang mana MV, yang mana RV. Okay, sebab tulis. So speed of light ni adalah dia punya MV. Angle ni adalah dia punya RV. Maksudnya angle ni dia akan bergantung kepada speed of light. Dia akan bergantung kepada speed of light. Lagi laju ataupun lagi laju speed of light dalam satu vacuum tu, lagi tinggi dia punya angle of refraction. Tu dia. Okay, baik. Kemudian state the relationship between N and V. So kita pun tengok N dengan V. Okay. Kalau anak-anak perasan kat sini, Allah Akbar. Okay. Kalau anak-anak perasan kat sini ya, dia punya kenapa dia tanya refractive index baru speed of light. Okay. Kenapa dia tanya refractive index dulu baru speed of light? Sebab berbeza refractive index ni akan menentukan dia punya speed of light. Akan tetapi ada juga soalan yang dia saja buat kepada awak RV kat depan, MV kat belakang. Jadi bila awak guna then tu maka dia akan jadi, kalau bagi cikgu akan buat salah sebab dia punya konsep dia dah jadi salah. Okey, dia punya konsep mathematical reasoning dia yang mana efek yang mana dia jadi salah. Jadi kat sini anak-anak harus hati-hati. So refractive index dia akan mempengaruhi dia punya speed of light. So kita akan jawab kat sini boleh dibantu dengan kita punya table ni. Okey, anak-anak tengok. Okey, so V dengan R and apabila V increase and decrease. Okey, apabila V increase and decrease, maka kita pun jawablah kat bawah ni. V higher, N dulu.
sorry. Okay, N higher then B. Kalau N higher, kita tengok yang 3.2 ni. Okay, N higher. Kalau kita dah buat N higher, maksudnya higher kat sini kan. N higher, maka V dia akan jadi lower. Gitu. V lower. Kalau dalam kelas-kelas sebelum ni kan, kalau dalam kelas-kelas sebelum ni, kalau cikgu Isnaini dulu dia buat 3.2 dulu. Dia buat yang besar, mengatasi yang kecil. Sebenarnya tak ada salah ataupun betulnya. Okay, tak semestinya kita buat 3.1, lepas tu 3.1 cuma untuk mengelakkan kita careless. Tetapi bila anak-anak ada table macam ni kecil kat tepi ni, insya-Allah anak-anak akan dapat tengok je. Kalau 3.2 N higher. Kan anak-anak dah buat N higher, maka V dia akan jadi lower. So bila cikgu figure out dia punya table ni kan, 98% of my student dia tak akan careless untuk soalan relationship ni. So dia akan jadi mudah untuk anak-anak semak pun anak-anak nak semak pun mudah juga. Okay? Alright, itu adalah soalan B. Okay? Boleh setakat ni adakah cikgu punya penjelasan laju? Okay. So table ni anak-anak buat je di sebelah gambar rajah. Sebaiknya dia berada di sebelah gambar rajah ni. Sebaiknya dia berada di sini table ni. Okay. Sebab apa? Sebab kita senang nak semak dengan dia punya gambar rajah ni. Gitu. Okay. Itu adalah soalan nombor 3. Kemudian kita pergi kepada soalan D, iaitu ini adalah Ahmad. Dia kata diagram 3.3 shows a situation where Ahmad can see the image of the fish in the water. Okay, and then draw 2 lights. Dia dah bagi tahu dah. Kena ada 2. Draw 2 lights rays to determine the actual position of the fish. Okay, baik. Bila dia kata 2 light rays, maka yang diperuntukkannya adalah 2. Okay, bukan bermaksud, kalau Kak Cikgu tengok skema dia bukan bermaksud kita bagi 2 light ray terus dapat markah 2. Walaupun jawapan dia 2. Okay. Dia tertinggal satu benda, iaitu awak kena juga lukis dia punya objek. So, awak tarik pembaris awak daripada archer ni terus ke image ikan. Okay, yang di bahagian image ni, okay, awak buatlah garisan putus-putus untuk menentukan bahasanya ini adalah garisan untuk image. Kemudian awak buat satu garisan normal line. Okay, garisan normal line ni kat mana? 90 darjah di antara surface di antara surface ni, surface of air ni lah. Okay, 90 darjah. Okay, awak buat normal line. Daripada normal line ni awak tarik ke bahagian objek di bawah. Okay. Baik, objek ikan ni pula mestilah selari dengan image ikan. Dalam skema dia kata mesti selari dan mesti sama besar. Okay. Syarat dia, kedudukan image. So markah yang pertama yang dia bagi adalah ray. Ray yang ni ray ni semua ni. Yang 1, 2 ni. Okay. Ray. And then markah yang kedua sebenarnya dia bagi kepada kedudukan objek ikan. Kedudukan objek ikan. Okey, so 2 markah yang diperuntukkan adalah markah ray atau dia punya refracted ray dia, and then markah yang kedua adalah dia punya objek ikan. Okey, kalau dia dah bagi image ke atas ni, mesti dah di bawah ni adalah dia punya objek. 2 markah diperuntukkan. Soalan kan, bila soalan melukis macam ni, normally dia suruh lukis di dalam gambar rajah. Maksudnya lukis dia dalam gambar rajah tu. Jarang dia suruh awak lukis balik untuk topic light lah. Cikgu cerita ni untuk topic light. Jarang dia suruh awak lukis balik in a space provided. Jarang. Biasanya soalan dia mestilah jawab di dalam soalan. Okay. Ada
setengah pelajar bila dia jawab tengok soalan macam ni, ada juga yang dia tertinggal. Dia tertinggal. Jadi belajar tengok markah. Bila markah tu 2 markah, maka kita kena ada apa benda jawapan dia. Okay, belajar tengok markah. Bila anak-anak belajar menjawab tengok markah, anak-anak akan kurang careless dalam menjawab soalan. Okey, ini adalah soalan nombor 3. Kita pergi yang seterusnya. So, mudah je soalan ni. Sebabnya, satu lagi, apabila dia travel from the low density area kepada high density area, dia mestilah closer to the normal line. Close to the normal line. Sebab dia punya perbezaan density dia. Okey, seterusnya. Sekejap. Soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4, dia kata, what is the meaning of refraction? The bending of light when propagate between two different density of medium change the speed and direction of light. Mudah je soalan ni. Okay, untuk soalan comparison ni, kita takkan bincang sebab kita dah bincang satu tadi. Nanti boleh semak dengan dia punya skema je. Cikgu akan teruskan untuk soalan ni, iaitu bahagian D, the water, soalan nombor 4 kan. Okay, the light propagates, okay, explain. Ni, explain the position of the image of coin is seen above of the coin by the observer. Ini adalah dalam nyata, dalam ketara. Apparent depth, real depth. Dalam apparent depth, real depth, awal-awal tadi cikgu dah bagi tahu dia punya refractive index dia adalah D bahagi D, iaitu real bahagi dengan apparent. Okay, so kat sini dia tanya kenapa? Sebab yang pertama, markah yang diberi, awak tengok markah 2 markah kan? Okay, 2 markah. Markah yang pertama diberi apabila awak bercerita tentang kondisi dia. Syarat untuk berlaku refraction ni adalah higher density to lower density. Dan markah yang kedua adalah awak ada perkataan away from normal line. Sebab apa away from normal line? Okay, sebab mata kat sini cahaya daripada duit shilling ni dia akan menembusi daripada air ke udara. Daripada higher density air ni from water to air. Mata kita ni akan tengok image. Maksudnya dia punya lukisan image ni ada objek duit shilling ni adalah objek. Okey, duit shilling ni adalah objek. So dia akan dia macam lukisan ray dia akan jadi macam tu. Okey, lukisan ray daripada objek dia. Okey, so maka cahaya dia propagates from light to water. Light daripada mana? Light daripada surrounding lah. Light daripada surrounding, daripada cahaya matahari. Okey, daripada surrounding and then dia akan pantulkan kepada kita punya objek ni. Objek ni akan buat dia punya image ni berlakunya refraction. So dia akan hantar kepada pemerhati dan berlaku refraction. Okay, so daripada higher density to lower density, refraction ray dia adalah away from normal line. Okay, E. Dia kata the water in the glass in diagram 4.3 is replaced by the olive oil. Kat sini cuma dia nak bagi tahu kepada awak dia punya density dah bertambah. Okay. Dia punya density of olive oil ni lagi tinggi daripada density of water. Apabila density tinggi, kita punya N dia kita pun akan jadi tinggi. Bila N jadi tinggi, kita punya position of image pun akan jadi rendah. Okay. So kita pergi cikgu ulang sekali lagi. Apabila density kita tinggi, kita punya refractive index kita pun akan tinggi. Okay. Tapi mengikut kita punya rumus ni, okay, tengok rumus kita ni N equal to D over D, maka
D kecil dia kata image kan, dia tanya image tu maksudnya D kecil lah, apparent depth kita lah. Okay, so dia berkadar songsang. So D kita akan jadi decrease. Sebab itulah jawapan dia adalah depth of image shorter, decrease. Ataupun height from the surface is decrease. So jawapan dia adalah D. Okey. Nak cikgu ulang? Ulangan dia macam ni. Bila density dia tinggi, refractive index dia tinggi. Based on rumus n equal to real depth to apparent depth. Apparent depth ni for the image, dia adalah berkadar songsang. So bila dia berkadar songsang, maka dia punya D dia akan jadi rendah. So sebab tu jawapan dia adalah decrease. Okey. Boleh? Faham? Intan, Aina, Ahmad, Amin. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 5. What is the light phenomenon? Light phenomenon adalah refraction. Mudah je soalan ni. Okey, state the characteristic image. So kalau kita nampak characteristic image tu, kalau awak perasan dia punya simbol dia tu jadi terbalik. Okey, simbol dalam gambar rajah tu jadi terbalik. So oleh kerana dia kata state the characteristic. Kat sinilah dia punya yang cikgu cakap tadi. Kalau ada tadi dia cakap one characteristic. Sini kata state the characteristic. So cikgu nak jawab satu ke nak jawab semua tiga? Kalau cikgu nak anak-anak jawab ke semua tiganya. Iaitu inverted, smaller and diminish. Maksudnya kalau kita tengok dalam gambar rajah dia, okay, anak-anak tengok dalam gambar rajah ni, tengok ni gambar rajah ni, image dia anak-anak akan dapat tengok inverted, kecil daripada asal. Betul? Dan dia adalah inverted, smaller, diminish dan dia adalah jawapan yang dia terima dalam skema inverted, smaller ataupun diminish, salah satu boleh diterima sebagai jawapan. Maksudnya tak perlu ketiga-tiga. Awak jawab satu pun dah dapat satu markah. Okey, baik. Based on diagram 5.2, calculate the refractive index of the liquid. So yang ni kita guna rumus N equal to D over kecil. Okay, tengok markah dia, 2 markah. Bila 2 markah, 1 markah substitution, 1 markah jawapan akhir. Kalau 1 markah, awak tak buat jalan kerja, awak letak terus dia punya jawapan, dah dapat markah. Tapi kalau 2 markah, mesti wajib ada substitution. Okay, so 5.45 sentimeter bahagi 3.25 sentimeter. So jawapan akhir dia sentimeter kan hilang. Dan satu lagi, memang kita tahu refractive index tiada unit. Yang tu kita tahu. So jawapan dia 1.68. Okey. So tak ada unit. Jangan pula awak pergi tulis unit. Kalau tulis unit terus jadi salah. Dapat markah substitution je. So awak akan dapat kat sini untuk markah substitution dan jawapan akhir. Okey. Itu saja untuk real depth and apparent depth. Okay, untuk soalan ni cikgu lebih nak bincangkan tentang soalan yang D ni, iaitu draw a ray diagram to show how the image is formed. So dia adalah convex lens. Markah yang diperuntukkan adalah 2 markah. Kenapa dia bagi 2 markah? Sebab dia dah bagi dah ray dia ni yang pertama. Okey.
Untuk ray yang pertama ni dia dah bagi dah. So, kita hanya perlu lukis satu lagi ray dan juga image. Okay. So, satu lagi ray, anak-anak boleh melukis direct ataupun parallel to the equilibrium dan memotong DF. Okay. Atau memotong DF sampai ke normal line dan parallel to the equilibrium line ni. Okay. So, ni salah satu. Buat dua-dua pun tak ada masalah, tetapi dia akan kira salah satu. So, mana-mana yang anak buat, anak-anak akan dapat markah yang pertama. Okey, baik. Kemudian kita kena lukis image. Image yang terbentuk adalah image yang wujud daripada persilangan kita punya ray. Kalau anak-anak tengok, kalau cikgu bila image dia macam ni, anak-anak nampak tak ni? Dia ada macam bendera sikit. Sebab itulah dalam gambar rajah cikgu ni pun cikgu lukis bendera sikit. Maksudnya bila kita nak melukis image, kita tengok objek dia tu apa. Kalau arrow, kita lukis arrow. Kalau petak, kita lukis petak. Kalau bulat, kita lukis bulat dia punya image. Jangan tukar dia punya gambar rajah image dia. Sebab image ni adalah berdasarkan kita punya objek. Walaupun nampak macam, alah boleh aku buat anak panah. Siapa dari sini? Cepat mengaku yang dia buat anak panah image dia. Image ni dia buat anak panah. Dia tak buat petak macam bentuk kayu macam tu. Warna kayu tu. Dia tak buat petak. So kalau cikgu, kalau untuk dalaman, cikgu akan buat salah lah sebab nak ajar anak-anak untuk menjawab dengan tepat. Okay. So ini adalah convex lens. Cara melukis mudah aja. Kalau parallel, sampai ke normal line, memotong DF. Kalau memotong DF, sampai ke normal line, dia parallel. Dan satu lagi, dia lalu center of lens ni. Bila dia lalu center of lens, angle I, refracted angle dengan incident angle dia akan jadi sama. Maksudnya bila sama, dia direct je lah. Dia direct je sampai ke bawah. Okey, baik. Ini adalah untuk lens. So kat sini cikgu ada juga bekalkan kepada anak-anak untuk dia punya lukisan concave and convex lens. Okey, boleh tengok nanti. Kita teruskan kepada soalan perlep. Untuk soalan ni, total internal reflection, dia punya definition dia. Syarat untuk kita jawab total internal reflection ni saja. Incident angle higher than critical angle. Cuma cikgu selalu suka bagi tahu kepada anak-anak untuk berlaku total internal reflection dia ada dua kondisi. Yang pertama, kondisi dia adalah dia mesti propagate from high density to the lower density. Syarat yang kedua, dia nak berlaku incident angle mesti higher than critical angle. So, bila kita nak jawab dia punya definition, letak dua-dua. Walaupun skema dia cukup incident angle higher than critical angle, tapi kita ambil dia punya definition dia lengkap. Okay, baik. Calculate the critical angle. Okay, so dia punya rumus dia adalah N sama dengan 1 per sin C. C ni apa? C ni critical angle dia. Okay, baik. Oleh kerana dia ada glass and diamond, so cikgu bagi, cikgu tunjuk satu saja. So satu lagi tu anak-anak boleh kira lah. So refractive index of glass is 1.5. Okay, sama dengan 1 bahagi C. Sin C. So C sama dengan sin 1 bahagi 1.3. Inverted sign. Maksudnya kalau dalam kalkulator tu anak-anak tekan shift baru tekan sin. Okey, tekan shift baru tekan sin. So anak-anak akan dapat macam ni lah inverted sign ni. Dan jawapan dia adalah berapa? 40. Sorry. Dan jawapan dia adalah 41.81 degree.
Okey, untuk soalan ni markah yang diperuntukkan adalah 3 markah. Okey, markah yang diperuntukkan adalah 3 markah. Bagaimana dia membahagikan 3 markah ni? Yang pertama dia akan tengok salah satu substitution ni. Okey, salah satu substitution yang mana yang betul lah. Okey, satu markah dan dua-dua jawapan untuk glass and diamond. Untuk C, critical angle dia, dua-dua dapat jawapan yang betul. Okey, baik. Bila dia ada dua macam ni, so anak-anak kena buat. Yang ni untuk glass. Kena tulis lah. Kena tulis untuk glass. Yang untuk diamond, kena tulis diamond. Baru dapat markah, 3 markah yang diperuntukkan. Kena buat satu-satu. Kalau nak buat table pun, kalau nak bahagikan 2 kertas tu pun boleh. Sebelah letak diamond, sebelah letak glass. Pun tak ada masalah. Yang penting anak-anak tunjukkan dengan jelas bahawasanya ini adalah critical angle untuk glass. Okey? Gitu. Alright, so 3 markah. Markah yang pertama substitution, mana-mana di antara dua tu salah satu anak-anak tunjukkan. Markah yang kedua jawapan critical angle untuk glass. Dan markah yang ketiga adalah critical angle untuk diamond. Okey, comparison kita tinggalkan sebab sama macam tadi, cara jawab sama saja. Okey, so soalan ni. Dan kita pergi kepada soalan nombor 8. Define reflection. Dah pun dijawab tadi. So kita pergi the power of length. So macam mana nak kira power of length? P sama dengan, apa rumus dia? P sama dengan 1/F. Okey, so F dia berapa? Tengok F dia. F dia adalah 5 cm. Tapi oleh kerana soalan ini adalah soalan umum berkenaan dengan P, maka F dia ni kita kena tukar kepada SI unit. Wajib. Wajib kita tukar kepada SI unit. Okay. Bila kita jumpa soalan decision making, soalan problem solving macam ni, yang pertama anak-anak keluarkan informasi dia dulu. Bila kita keluarkan informasi dia, macam contoh kat sini kan, kita tahu ni rumus dia. So kita tulis F sama dengan 5 cm kan. Okay, anak-anak tulis 5 cm ni kan. Okay. So kat sini anak-anak terus tukar dia kepada meter. Terus tukar kepada meter. Tak apa, sebab kemungkinan kita akan tak tukar, akan jadi careless. So 5 darab 10 negatif 2 meter. So kita tukar terus dia kepada SI unit. So bila kita masukkan dalam kita punya soalan ataupun kita punya rumus soalan pula. Okay, so kita akan terus dapat tengok kita punya rumus dalam SI unit. Berapa ramai antara kita bila kita menjawab selalu lupa nak tukar kepada SI unit? Kenapa? Kalau nak masukkan dalam definition, dalam rumus, keluarkan dahulu informasi. Kalau yang bukan SI unit, terus tukar kepada SI unit. Supaya bila kita substitute, kita akan substitute benda yang dah settle. So jawapan dia adalah 20 diopter. Ni rumus ataupun unit untuk P. 20 diopter. Okay, distance of P. Ati. Yep. Ati. Yep. Okay, so the distance of the image is going to be the last question for today. Okay. Alright. Sama. Okay, so distance of image mudah saja 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Okay, so image dia V. Maka kita masukkan dulu. Kalau dia ni yang soalan macam ni kan anak-anak masukkan dulu. Maksudnya jangan alih dulu dia punya tempat duduk. Jangan alih dulu tempat duduk. Sebab kita nak satu markah untuk substitution tu. Kita nak satu markah untuk substitution. Okay. So, kita masukkan dulu. Okay, 1/F maksudnya 1/5 cm. Cikgu, kenapa yang ni kita tak tukar kepada SI unit? Sebab
Bila distance of image V kita dapat dalam unit sentimeter pun tak ada masalah sebab dia tak syaratkan kita punya V ni dalam SI unit. Dia tak syaratkan. So kita boleh, kalau nak tukar pun lagi bagus. Cuma bila kita tukar dia akan jadi nampak macam kat atas tu lah. Okay, sama dengan 1/U. So 1/U kita berapa? Tengok objek kita kat mana. Ni kan objek kita. So U dia dah bagi 15 cm. Tambah 1/B. So kat sini anak-anak akan berpeluang untuk dapat 1 markah untuk substitution. Jangan alih lagi sebab bila anak-anak salah alih, contohnya salah tanda positif, tanda negatif ataupun salah tolak tambah, so anak-anak akan terus kehilangan markah untuk substitution. Sebab cikgu dah jumpa ramai bila dia nak tukar, bila dia nak jadikan V sebagai perkara rumus ataupun 1/V sebagai perkara rumus, dia akan tertukar kat sini. Kalau ikutkan, dia punya yang betulnya adalah 1/5 cm. Okay, 1/5 cm tolak 1/15 cm. Okay. Dia akan careless kat sini. Dia akan buat 1/15 tolak 1/5 sebab dia nampak 15 ni besar, 5 ni kecil. Mestilah besar tolak kecil. Tetapi dia lupa bahawasanya bila dalam fraction macam ni, yang 1/5 ni sebenarnya adalah lagi besar daripada 1/15. So jawapan dia V adalah terakhir sekali 7, soalan nombor 8 B2. So jawapan dia adalah 7,5 cm. Okay. Bila kita tak tukar dia punya sentimeter, bila kita tolak dalam sentimeter, so kita akan menulis juga dalam sentimeter. Kalau untuk pelajar yang special sikit, cikgu bagi tahu bila awak tulis je jawapan dia V sama dengan awak tulis unit dia dulu. Baru awak tulis dia punya magnitude dia. Sebab apa? Berapa ramai antara kita yang akan careless tak tulis unit. Tetapi bila once dia tulis unit, dia tak mesti dia akan ingat untuk tulis dia punya nilai dia. Jarang orang tulis unit tinggal nilai dia. Ramainya yang akan tulis nilai dia tinggal unit. Okay, so bila kita menulis, habit kita menulis tu, habit kita menjawab tu akan menentukan kita punya markah. Okay, so itu saja untuk malam ni. Terima kasih kepada Puan Isnaini. Saya serahkan balik kepada Puan Isnaini. Thank you Ati. Alright, so semua student, teacher nampak banyak sangat soalan yang tak terjawab. So pelajar-pelajar boleh tanya balik soalan-soalan yang pelajar nak tanya. Sebab moderator dia nak kena tengok soalan, lepas tu dia nak kena jawab soalan pelajar-pelajar. Jadi kami agak confused bila pelajar tanya terus dotted line macam gini. Jadi kita tak nampak soalan mana yang pelajar tanya. Okay, so pelajar tanya balik dekat dalam grup Telegram untuk grup Telegram Fisik A nanti, dan dekat dalam tu ada ramai cikgu-cikgu, kami akan jawab di situ. Okay, alright, so itu saja untuk malam ni. So kita jumpa pula pada Khamis malam nanti untuk kelas chapter 6 bersama dengan Teacher Ina daripada MRSM Tun Ghaffar Barber. Alright, thank you, bye.